Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum kita buat latihan, hari ini tajuknya ialah peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif dalam teks muka surat 253. Okey, jadi bagaimanakah anda membezakan peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif? Okey, jadi kita tahu bahawa kita dah belajar pasal peristiwa bersandar dan tidak bersandar. Jadi hari ini kita nak bezakan antara peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, lihat gambar rajah ini. Ini ialah gambar rajah van. Katakan T ialah peristiwa mendapat nombor genap, U mendapat nombor kuasa 2 sempurna dan V ialah peristiwa mendapat faktor bagi 9. Jadi daripada gambar rajah van ini, didapati peristiwa T dan V tidak boleh berlaku pada masa yang sama. Tengok, T dengan V dia berpisah kan, tidak bersambung. Jadi maka peristiwa T dan V dikatakan peristiwa saling eksklusif. Kalau dia tidak boleh berlaku pada masa yang sama, kita namakan dia peristiwa saling eksklusif. Tapi peristiwa T dan U ialah peristiwa tidak saling. T dengan U, okey, nampak dia ada persilangan. Bila dia ada persilangan, kita panggil dia peristiwa tidak saling eksklusif. Dia kongsi nombor 4 kan. Dia kongsi nombor 4 yang sama. Kalau kongsi maksudnya dia ialah peristiwa tidak saling eksklusif. Itu beza dia ya. Okay, sekarang kita lihat muka surat 73, buku kerja kamu. Buku A, selesaikan yang berikut. Sebiji dadu adil di lambung senarai peristiwa berikut diberikan. E ialah peristiwa mendapat nombor yang lebih besar daripada 3. F ialah peristiwa mendapat nombor ganjil. G ialah peristiwa mendapat nombor kuasa 2 sempurna. Okay, tentukan sama ada peristiwa berikut ialah peristiwa saling eksklusif atau peristiwa tidak saling eksklusif. Kita tengok contoh. Contoh E dengan F. E dengan F maksudnya E ialah peristiwa yang mendapat nombor lebih besar daripada 3. Maksudnya 4, 5, 6, 7, 8 kan, lebih besar daripada 3. F ialah peristiwa mendapat nombor ganjil. Ganjil 1, 3, 5. Okey, dah jumpa yang sama. Bila jumpa yang sama ni, maksudnya bila jumpa yang sama, E ada, F pun ada, maka dia adalah peristiwa tidak saling eksklusif. Tidak saling eksklusif. Ya, okey. Jadi kita tinggal nombor 1. E dengan G. E ialah 4, 5, 6. Nombor lebih besar daripada 3. 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. G ialah peristiwa dapat nombor kuasa 2 sempurna. Sempurna maksudnya, okay, 2 dan 2, 4. 3 dan 3, 9. 4 dan 4, 16. Okay, 4, 9, 16. Tapi kita dah boleh tulis 4. Kita dah jumpa yang sama terus ni. Jadi jawapan dia ialah tidak. Okay. Okay, sekarang kita tengok soalan B. Seorang murid dipilih secara rawak dari SMK Damai, Intan Damai. W ialah peristiwa murid itu dari kelas 4 tekun. X ialah peristiwa murid itu lelaki. Y ialah peristiwa murid itu perempuan. Jadi, tentukan sama ada pasangan peristiwa berikut ialah peristiwa yang saling eksklusif atau peristiwa tidak saling eksklusif. Jadi, tengok dia kata W dan X. W dan X. W ialah peristiwa murid itu dari kelas 4 tekun. Maksudnya W ialah mesti ada lelaki dan mesti ada perempuan kan. Lepas tu X ialah peristiwa murid itu ialah lelaki. Jadi X sama dengan lelaki. Okay, sama kan? Bila ada yang sama, ia ialah tidak saling eksklusif. Tidak saling eksklusif. Eksklusif. Okey. Senang saja kan? Kita tengok W and Y. W dan Y. Tahu W ialah lelaki dan perempuan. Y ialah peristiwa mendapat murid perempuan. Jadi sama. Bila ada yang sama, maksudnya tidak saling eksklusif. Betul ya? Tidak saling eksklusif. Okey, gitu.
Okey, nombor 3. Eksklusif ke tidak saling eksklusif? Okey, tengok dulu. X ialah peristiwa mendapat lelaki. Y ialah peristiwa mendapat perempuan. Tak sama kan? Tak ada sama. Maksudnya, ya, inilah peristiwa saling eksklusif. Jadi, macam mana nak bezakan eksklusif dengan saling tak eksklusif? Kalau ada yang sama ni, ada persilangan dia, maksudnya dia tidak. Kalau kedua peristiwa tu tiada yang sama, maksudnya tidak boleh bersatu. Jadi dia tiada persilangan, maksudnya Y dengan X ini saling eksklusif. Okey. Okey, tengok muka surat seterusnya, muka surat 74. Okey, jadi dia bila dadu di lambung secara serentak kan. K ialah peristiwa mendapat jumlah mata daripada dua dadu lebih daripada 8. Maksudnya di dadu kita tahu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada dua dadu. Dadu pertama, ini dadu kedua. Dadu sama je kan. Okey, lepas tu kalau lebih daripada 8 maksudnya bila kita tambah 5 tambah 5, 4 tambah 5, 9. 10, 11, 12. Tambah 12 je lah. Yang paling besar 12. 6 tambah 6, 12. Kalau gandaan 4 maksudnya 4, 12, 16. Jadi dalam dadu ni kita cuma ada 4 dengan 12. Jadi kita tengok sini. Dan M ialah peristiwa mendapat dua mata yang sama daripada dua dadu. Okay, jadi kita tengok dia mau ke barang kalian K atau L. So ini dia sudah gabung ni. Jadi kamu kena tentukan dulu K itu apa. Kita tulis kat sini lah. K sama dengan K. K ialah peristiwa mendapat jumlah mata daripada dua dadu ialah lebih daripada 8. Maksudnya bila kita lambung serentak ni, akan dapat peristiwa tu lebih daripada 8. Maksudnya 1 berapa? 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 2. 1 tambah 3, 4. 1 tambah 4, 5. 1 tambah 5, 6. 1 tambah 6, 7. Okey, tiada yang lebih 8. 2 pula. 2 dengan 1, 3. 2 dengan 2, 4. 2 dengan 3, 5. 2 tambah 4, 6. 2 tambah 5, 7. 2 tambah 6, 8. Pun tidak juga kan. Okey, 3 pula. 3 tambah 1, 3. 3 tambah 2, 5. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 4, 7. 3 tambah 5, 8. 3 tambah 6, 9. So, ada 3, 6. Okey. 4 pula. 4, 1, 5, 4, 2, 6, 4, 3, 7, 4, 4, 8. Jadi 4, 5. 4, 5. Kan? 4, 5, 9. So, kita ada 4 dengan 6. 4, 6 berapa? 4 dengan 6, 10. 4, 6, 10. Okey. Lepas tu lagi 4 sudah 5 lagi. 5, 1. 5, 1, 5. 5 tambah 1, 6. 5 tambah 2, 7. 5 tambah 3, 8. 5 dengan 4, 9. So, 5, 4. 9 kan? Lebih daripada 8. 5, 4 sudah 5, 5. 5, 5, 10. 5 tambah 5, 10. Lepas tu 5, 6. 5 tambah 6 berapa? 11. 5, 6, 11. Tengok. Bila kita tambah ni, semua hasil tambah dia adalah lebih daripada 8. Ada lagi. Okey, yang kepala mula daripada 6 pula. 6, 1, 7. 6 tambah 2, 8. 6 tambah 3, 9. 6 tambah 3, 9. 6 tambah 4, 10. 6 tambah 5, 11. 6 tambah 6, 12. Ini ialah K. Ada 10. Okey, K. Itu ialah K. Lepas tu dia mahu K sama L. Okey, L lagi. L ialah peristiwa mendapat hasil darab mata daripada dua dadu tu ialah 4. Maksudnya 1 darab 1, 1 kan? Bukan sifar 4. 1 darab 2, 2. Bukan sifar 4. 1 darab 3, 3. Bukan sifar 4. 1 darab 4, 4. Nah, itu baru dapat sifar 4. Jadi tulis 1, 4. Ini supaya kamu nak isi kat sini mudah ya. Kita keluarkan satu-satu dulu. Okey, lepas tu 1, 4. 1, 5 bukan, 1, 6 bukan. 2 lagi. 2, 1, 2. 2, 2. 2 darab 2, 4. Jadi 2, 2. Yang kepala 2 pula kita tengok. Okey. 2, 2 sudah. 2, 3, 6. 2 darab 4, 8. Okey.
Tu sifir 4 kan. 2 darab 4, 8 ada dalam sifir 4. 2 darab 5, 10. Tiada. 2 darab 6, 12. 12 sifir 4 ada. 2 darab 6. Lepas tu tengok kepala 3 lagi. Kepala 2 sudah. Kepala 3. 3, 1, 3. 3, 2, 6. 3, 3, 9. 3, 4, 12. Okay, 3, 4. 3, 5, 15 bukan. 3, 6, 18 pun bukan. Lepas tu tengok yang kepala 4. 4 darab 1, 4. Sifir 4. 4 darab 2, 8. 4 darab 3, 12. Jadi 4, 3, 4, 4. 4 darab 4, 16. Lepas tu 4 darab 5, 20. Ini sifir 14 sampai ada 4 semua di depan. Lepas tu 4 darab 6. 4 darab 6, 24. Okey. Ada lagi ke tiada? Okey. Lepas tu kita tengok kat sini ya. Bila kamu tengok sini, kita ada 1, 4 dengan 4, 1 kan? Ini, adakah ini dengan ini sama? Tidak sama. Okey, tidak sama. Jadi, inilah kita dapat. Okey, tadi sambung 4, 6. Ada 5, 4. 6, 2, 6, 4, 6, 6. So, ini K dengan L. Jadi, lepas tu kamu kena pastikan ada tak yang sama. Maksudnya K dengan L tu, ada tak K bersilang dengan L? Ada tak yang sama? Yang sama dalam K dengan L ni ada tak yang sama? Ini macam mana kita nak tengok? Okey. Maksudnya tengoklah ada tak sama. 3, 6, 3, 6 tak ada kan? Cari yang sama. 4, 6. 4, 6 adakah ni? 4, 6 kita bulatkan yang sama ni. 4, 6, 4, 6. Lepas tu ada lagi tak? 5, 4, 5, 4. Sama kan? Cari yang sama dulu ya. Sebelum kita nak buat ini, kamu kena tahu cari yang sama dulu. Lepas tu apa lagi yang sama? 6, 2, 6, 6, 2 ada tak ada? 6, 4. Okey, 6, 4 sama. 6, 4 sama. 6, 6 pun sama. Ada lagi tak yang sama? Kita cek. 6, 2, 4, 5, 4, 4. 4, 5. Sama. Lagi tak yang sama? Okey, tak ada sudah. Ada 5 yang sama. Tu 2, 3, 4, 5. So, N bilangan yang sama ada 5. Okey. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, kita isi dulu yang kotak ni. Yang sama tak payah isi. Maksudnya yang dalam ini jangan, yang sama tak payah isi. Okey. So 1, 4. Apa lagi? 1, 4 dia sudah isi. Sudah kan? Lepas tu apa lagi? 2, 4 dia dah isi. 2, 4 dah isi. 2, 6 sudah isi. 3, 6 sudah isi. Macam 3, 6 ni. 3, 6 dah isi. 4, 1 dah isi. 4, 1 4, 1 mana 4, 1? 4, 1 ada tak? 4, 1 dah isi. 4, 2 dah isi. 4, 4 sudah. 4, 5 sudah. 4, 5 ada 2 kan? Jadi isi 1 saja. 4, 5 dah isi. 5, 4 dah isi. 5, 6. 5, 5 dah isi. 5, 5 dah isi. 5, 6 dah isi. 6, 3 dah. 6, 4 dah. 6, 6 dah. Okey, maksudnya kat sini apa ni? 6, 5 tertinggal. 6, 5 ini. 6, 5 dah. Lepas 5, 6. 5, 6. 6, 2 ni. 6, 2. Okey, 6, 2. 2. 1, 4. 2, 2 belum kan? Okey, isi 2, 2 sini. 2, 4. 2, 6. Lepas tu 3, 4 belum. 3, 4. 3, 6. 4, 1. 4, 2. 4, 2 sini 4, 4. Jadi apa yang belum kat sini? 4, 4, 3. Masih ikut urutan ni. Dia isi ikut urutan. Senang. 4, 3. 4, 4. 4, 5.
Mestilah 4, 6. Okey, dah isi semua, dapat jawapan macam tu. Okey. Okey, lepas tu sini kita ubah sikit rumus dia. Okey, rumus dia ada 2. Kalau P, K bersatu dengan L, dia ada terus PK tambah PL. Itu kalau dia tiada persilangan. Tapi maksudnya kalau PK bersatu dengan L, kalau ada persilangan, maksudnya bila ada yang sama, maksudnya PK tambah PL kena tolak dengan PK bersilang dengan L. Ini kalau ada sama. Ini dia punya rumus. Itu rumus ini. Kita nak tentusakan konjektor ini lah. Okey, jadi macam mana kita nak buat yang ini? Okey, jadi PK tambah PL. Sebab tadi kita cari dia ada yang sama kan. Bila ada yang sama, dia kena tolak dengan, kita tambah sikit kat belakang tu. Kena tolak dengan PK tambah PL tolak dengan PK bersilang dengan L. Kamu tambah di belakang tu. Kena tolak. Jadi maksudnya PK ada berapa? PK ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 per 36. Kenapa per 36? Sebab peristiwa ini ada 36. Kita belajar kan dia punya NS dia. NS sama dengan, ini ada 6, ini ada 6. So 6 darab 6, 36. Maksudnya semua tu jumlah ada 36. Jadi maksudnya sini 10 per 36 tambah dengan PL. PL, L berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. 15 per 36. Tolak dengan bersilang. Tadi kita dah dapat 5 kan? Bersilang. 5 per berapa? 5 per 36. Okey. Jadi kamu ambil kalkulator, kamu kira ni, kamu akan dapat jawapan dia. Okey? Berapa? 10 per 36 tambah 15 per 36 kalkulator. Lepas kamu terus dapatlah jawapan dia kat situ ialah 20 per 36 kat sini. Jadi boleh dikasih kecilkan lagi. Dapatlah 5 per 9. Ataupun terus dapat 5 per 9 pun kalau tidak masalah. Okey. Itulah jawapan dia. Okey, untuk soalan nombor 2. PK atau M. Okay, M kita belum cari lagi kan. Okey, sekarang kita cari M dululah. M tu ialah apa tadi dia cakap? M ialah peristiwa mendapat dua mata yang sama. Senang. Peristiwa mendapat dua mata yang sama. Maksudnya M tu, M sama dengan peristiwa mendapat dua mata yang sama. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Okey, macam tu kan. Jadi, kamu kena bandingkan dengan, dia nak apa? K dengan M. Okey. K dan M. K atau M. Tengok K. Adakah dapat yang sama? Ada tak dapat yang sama? Maksudnya ada tak N, K bersilang dengan M? Cari dulu yang sama-sama. Kalau sama dia bersilang. Ada tak yang sama? Kita tengok ada yang sama tak? Gunakan warna lain. Kita warna hijau lah. Okay. Kita tengok K. K ada tak yang sama? Kita nampak ni sama 55 dengan 66. Okay, 55, 66. Ada tak sini? 55, 66. Ada berapa? Okay, ada 2 yang sama. 2 yang sama kan? Jadi sebab dia ada yang sama. Kalau macam tak ada, kamu boleh terus tambah. Tak payah lagi tolak. Tapi bila dia ada yang sama ni, maksudnya dekat sini nanti kamu kena tolak lah. Jadi PK apa lagi yang belum? PK untuk isi ini kamu tengok dari sini sahaja. Apa lagi yang belum? Satu-satu di urutan ni. 1, 1 sudah. 2, 2 sudah. 3, 3 sudah. 4, 4 sudah. Ini apa? Dia ikut urutan. Saya dah ambil yang kat sini. 3, 6. 3, 6, 4, 4, 4, 5, 4, 6,
36, 44, 45, 46, 46, sudah ada 54. 54 situ. 55 ada 56. 55 sudah 56. 56, 63, lepas 63, 64, 64, 65, 66. Okey, itu dia punya ruang. Itu dia punya ruang sampel. Jadi PK bersatu dengan M. K ialah berapa tadi? K ada 10. 10 per 36 tambah dengan, ikut yang cikgu buat ya. Kamu ubah sikit di buku kamu tu. Tambah dengan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per 36. Kena tolak dengan apa? Dengan yang bersilang ni. Ada berapa tadi? Ada 2 yang sama per 36. So ambil kalkulator dan kita kira. Kamu akan dapat 7 per 18. Okey, kira ya guna kalkulator. Okey, sekarang kita buat soalan nombor 3 Roman. L atau M? L atau M. Okey, L atau M sama juga macam tadi. Mesti cari apa dulu? Mesti cari N L bersilang dengan M. Mesti cari dulu. Ada tak sama? Ada tak bersilang L dengan M? Jadi nak LM kan? Okay, M dengan L. Ada ke yang sama? Cari. 4, 4. 4, 4. Sama lagi tak? 6, 6. 6, 6. Ada lagi yang sama tak? Ada 2, 2. 2, 2. Sama kan? Ada lagi tak? 1, 1 tak ada. 3, 3 tak ada. 5, 5 tak ada. Jadi cuma ada 3 sahaja. Jadi ini boleh teruskan sahaja. Maksudnya K, L berapa tadi? L ada 15. 15 per 36. Pada atau kita tambah. Tambah dengan M. M ada 6. 6 per 36. Tolak dengan ini yang bersilang yang sama. Mesti tolak dengan yang sama dia. So kamu akan dapat berapa? 1 per 2. Okey. Itu sahaja jawapan dia. Okey. Okey, nombor 3 ni jangan lupa kamu senaraikan semua kesudahan yang mungkin. Maksudnya yang macam ni. Yang macam ini. Mesti buat yang macam ni dulu. Okey, cikgu nak buat tak ada ruang. Jadi kamu buat dulu yang macam ni. Lepas tu baru kamu buat ini ya. Okey. Baru dapat jawapan penuh. Okey, tengok pula muka surat 75 buku kerja A. 8 keping kad berlabel dengan huruf F, A, L, S, A, F, A, H. Falsafah dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Sekeping kad dipilih secara rawak. Q ialah peristiwa mendapat huruf konsonan. Konsonan ialah F, L, S, F, H. Yang sama kan? Okey, tulis sekali pun tidak apa. F, L, S. F, L, S, H. Yang sama. F ada 2. Tak apalah, tulis dulu. Untuk kita punya panduan. R ialah peristiwa mendapat kad berhuruf vokal. Vokal ada 3 A. A. Ada 3 A. S ialah peristiwa mendapat kad berhuruf F. F ada 2. Macam tu. Okay. So, lukis satu gambar Raja Van untuk mewakili antara peristiwa P, Q dan R. Okay, untuk lukis gambar Raja Van, kita tengok mana yang dia dalam dia ada sama ni kan. Ada F, ada F. Jadi, kita buatlah Q yang besar tu. Q dan S yang kecil sebab dalam S ada F. Ada F. Ada 2 F. S tu. Itu ada L, ada S, ada H. Maksudnya dia bersilang ni. Ada yang sama. Dan kita ada R. R itu dia cuma ada A sahaja. Huruf vokal. Tidak gabung. Itulah namanya gambar Raja Van. Okey, tentu saja rumus penambahan kebarangkalian bagi setiap peristiwa bergabung berikut dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. P, Q atau R. Okey ni. P, Q atau R. Kita tahu tadi Q dia ada F, L, S, F, H.
R dia ada A. Okay. Maksudnya Q atau R. Q atau R dia tulis F. Kamu tulislah semua ni. Tapi kalau ada yang ada dah sama tak payah lagi tulis. F, A. Okay. Kalau bersatu P, Q dengan R maksudnya dua-dua ada. Okay. Lepas tu cari. Macam cikgu cakap tadi. Cari. Dia ada kat P, Q dan bersilang dengan R. Ada tak? Maksudnya Q dan R ini dia ada tak yang sama? Tak ada kan? Kalau tak ada terus kita tambah je lah. Tak payah lagi kita tolak. Maksudnya dalam Q ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Q ada 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 per berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 per 8. Tambah dengan dalam R ada berapa? 1, 2, 3. R ada 3. 3 per 8. Jadi kamu akan dapat 8 per 8 sama dengan 1. Okay, itu untuk yang kedua A. B lagi. B, P, Q atau S. Okay, Q atau S maksudnya kena tulis dulu dia punya ruang sampel. Q kita tahu Q ada atau S. Maksudnya ni semualah. F, L, S, H. Itu kan? Okay. Lepas tu P, Q atau S. Kamu kena cari dulu. Adakah dia punya persilangan dia? Ada tak P, Q, S? Ada tak yang sama? Ada kan? FF sama. Ini maksudnya samalah ni. Ada dua yang sama. Bilangan P, Q bersilang dengan S ada 2. Lepas tu kamu buatlah. Macam cikgu cakap tadi. Q kita tahu ada berapa? Q ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 per semua ada berapa? 8. Tambah dengan S. S ada berapa S? Cuma ada FF. Ada 2 sahaja. 2 per 8. Tolak dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 5 per 8 tambah 2 per 8. Tolak dengan berapa per 8? 2 per 8. Okay, masa kamu cari jawapan dia ya. Okay, untuk yang soalan yang ke C, P, R bersatu dengan S. R atau S. Okay, so kita tahu R ialah A. S ialah FF. Maksudnya A dengan FF. Kita tengok gambar jawapan ini tiada persilangan. Jadi kamu boleh tambah teruslah. Okay, maksudnya tambahlah. Ada 3. Maksudnya ada 3 kan. R ada 3. PR bersatu dengan S sama dengan R ada 3 per 8 tambah dengan F ada 2 per 8. So kamu akan dapat jawapan dia ialah 5 per 8. Okey. Itu sahaja. Dah siap. Okey, untuk soalan yang pertama muka surat 76. 10 kepingkat yang berlabel dengan huruf I, N, F, O, R, M, A, T, I, F dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Sekepingkat dipilih secara rawak dari kotak. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, hitung kebarangkalian kad yang dipilih berlabel huruf vokal atau N. Vokal ni lah V. Kita anggaplah V itu vokal. V sama dengan kita ada I, O, A, I. Dan huruf N. Jadi macam mana kita nak tulis kat sini kesudahan dia? P huruf vokal atau N. Okey, vokal atau N kan. Jadi kita akan dapat I, O,
I dengan N. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, jadi kita dapatlah 5 per berapa semua. Semua ni ada berapa huruf? Ada 10. Jadi 5 per 10. Tak kasih kecil boleh. Kalau kasih kecil dapat 1 per 2. Okay. Itu saja jawapan dia. Okay, kita skip soalan B tu. Terus pergi soalan C. Dua kotak yang berlabel M dan N masing-masing mengandungi 5 keping kad berlabel dengan huruf dan 3 keping kad berlabel dengan nombor. Sekeping kad dipilih secara rawak dari kotak M dan N masing-masing. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, hitung kebarangkalian mendapat huruf E dari kotak M atau kalau atau gunakan rumus, ada 2 rumus tadi yang kita beritahu tu, atau nombor gandaan 2 dari kotak N. Okey, jadi kita carilah kat sini. Mula kamu cari dulu bilangan dia NS bilangan kesudahan. Sini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ni ada 3 kan. Jadi 5 darab 3 kamu akan dapat 15. Okey, lepas tu kita tahu dengan menyerahkan semua kesudahan yang mungkin, itu kebarangkalian mendapat huruf E dari kotak M, E atau nombor gandaan 2. E dengan nombor gandaan 2. Nombor gandaan 2 ialah 4. Okey, maksudnya E3, E4, E5. E3, E4, E5. Okey. E. Lepas tu tengok yang ada 4 pula. Okey, yang ada 4 ialah P4, O4, W4, R4. Okey. E4 tak perlu sudah. Sebab sudah ada tadi kan kita dah tulis. Maksudnya sama tu. Okey, E3, E4, P4, O4, W4 dan R4. Okey. Paling senang kira je kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, jawapan dia ialah P. E bersatu dengan yang ada nombor 2. Gandaan 2 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 per berapa? 7 per 15. Okey, itu je jawapan dia. Okey. Untuk soalan B, peserta sejarah SMK Perdana mengadakan rombongan lawatan sambil belajar ke Muzium Tentera Darat Port Dickson. Okey, kebarangkalian Daim dan Asia menyertai rombongan itu masing-masing ialah 3/5 dan 4/11. Lengkapkan gambar raja pokok di bawah. Inilah gambar raja pokok. Macam mana buat ini, saya tengok. Okey, jadi gambar raja pokok. Kebarangkalian bahawa seorang daripada Daim atau Asia. Ini Daim, ini Asia. D dengan bukan D. Maksudnya D tu untuk Daim hadir. Okey, so D tu Daim hadir. Kalau D prime, Daim tidak hadir. Macam juga A. Asia hadir. A prime, Asia tidak hadir. So, 3/5 Daim hadir. Jadi yang tidak hadir berapa? Sama juga per 5. Okey, 3 tambah berapa dapat 5? 3 tambah 2, 5. So, 2/5 dia tidak hadir. Okey, untuk Asia pula, dia kata 4/11 kan? Teruslah 4/11. Hadir. Kalau tidak hadir, berapa? 7/11. Kenapa dapat 7? 7 tambah 4, 11. Okey. Samalah ni ulang balik je ni. 4/11, 7/11. Okey. Lepas tu soalan dia hanya salah seorang sahaja yang menyertai, sama ada Daim hadir, Aisyah tidak hadir. Gini. Daim hadir, Aisyah tak hadir.
Daim hadir, Aisyah tak hadir. Ataupun Daim tak hadir, Aisyah hadir. Okey ni. Ada dua ni. Dia mahu salah satu je yang pergi. Jadi ada dua. Macam ni kita buat 3/5. Okey, darab dengan 7/11 tambah dengan 2/5 darab dengan 4/11. Ingat, kalau dia di pokok yang sama, nampak ni. Di pokok yang sama ni kita darab. Okey, pokok yang sama kita darab. Ranting yang sama. Tapi bila dah berbeza macam ni ada dua, kita tambah. Okey. Jadi boleh tambah dapat 21/55 tambah 8/55. So kamu akan dapat jawapan 29/55. Okey, dah siap.